Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. InsyaAllah pada malam ini kita menyambung kembali kuliah ataupun mudzakarah kitab Ithaful Anam bi Ahkamus Siyam karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Husain Al-Andrus hafizahullah ta'ala. Kita dah masuk pada masalah yang ketiga, iaitu masalah kalau termasuk ke dalam halkum, ke dalam perut kita, baki-baki makanan yang ada di mulut kita pada siang bulan Ramadan. Lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riquhu bi tab'ihi la bi qasdihi lam yaftur. In ajaza an tamyizihi wa majjihi وإن ترك التخلل ليلا مع علمه ببقائه وبجريان ريقه به نهارا. Jadi disebut kalau berbaki makanan antara gigi-gigi kita dan makanan itu bergerak dengan sendirinya tanpa perbuatan daripada kita, kemudian masuk ke dalam halkum dan ke perut. Dalam masa yang sama, kita tak boleh nak membezakan antara makanan dan juga air liur kerana terlalu kecil contoh makanan tersebut, dan juga kita tidak mampu untuk ludah semula makanan yang berbaki tersebut, maka tidak batal puasa. Sekalipun kita sengaja meninggalkan membersihkan gigi pada waktu malam, dan sekalipun kita tahu pada waktu pagi kalau aku tidak bersihkan gigi, maka baki makanan yang ada pada gigi itu akan aku tertelan. Sebab apa aku tertelan? Sebab aku tak boleh nak bezakan makanan tersebut dengan air liur kerana kecil sangat. Dan aku tak mampu nak ludah. Dan makanan itu pula masuk ke dalam perut dalam keadaan tabiatnya sendirilah. Maknanya bukan dengan qasad kita sengaja telan. Ketika itu tidak batal. Adapun kalau kita boleh ludah keluar tapi kita sengaja telan, ketika itu batal puasa. Ataupun kita boleh bezakan makanan dengan air liur. Contoh makanan tu besar ni, besar ibu jari ujung ni, maka besar sangat, sah-sah boleh kita bezakan. Tapi kita tidak bezakan, tetapi kita sekalipun kita dapat bezakan tapi kita tak buang keluar, kemudian tertelan juga batal. Kerana apa? Kerana kamu muqassir, kamu cuai. Fa innal hanafiyyah in kana ma batala'ahu miqdar al-himsah aw akthar yafsudu sawmuhu wa 'alaihi al-qada' wa la kafarata wa huwa al-asahhu indahum. Di sisi mazhab Hanafi, kalau yang ditelan itu sebesar kacang kuda, ataupun lebih besar daripada kacang kuda, maka batal puasanya dan dia kena qada dan tak perlu kafarah. Dan itu pandangan yang lebih tepat di sisi mazhab Hanafi. Jadi di sisi mazhab Hanafi, kalau yang ditelan itu besarnya kadar kacang kuda dan ke atas, maka membatalkan puasa. Dan tak perlu qada, dan dia perlu qada dan tak perlu kafarah. Dan itu pandangan lebih tepat di sisi mereka lah. Di sisi mazhab Maliki pula, menelan sesuatu yang ada di antara gigi kita pada siang bulan Ramadan, mana saki baki sahur tadilah, tidak batal puasa sekalipun telan dengan sengaja. Pandangan ini telah ditashhirkan, telah dipopularkan oleh Ibnul Hajib, dan ini merupakan mazhab Mudawwanah seperti mana disebut dalam kitab At-Tawdih. Cumanya Imam Ibn Rushd mengatakan tidak perlu qada, itu satu perkara yang jauh lah. Kalau sengaja telan, maka batal, kemudian kena qada. Jadi Imam Ibn Rushd menafikan pandangan yang mengatakan kalau telan dengan sengaja pun tak batal dan tak perlu qada. Imam Ibn Rushd sebut wastab'ada Ibnu Rushdin nafyal qada' fil amdi. Maknanya kalau sengaja telan sedangkan boleh ludah balik, maka perlu qada' dan juga perlu qada' yang berdosa lah.
wal mudawwanah lam tusarrih bi adam al-qada' fil amdi walakinahu yu'khadhu min atlaqiha. Ala kulli hal mazhab Syafi'i telah terang pada awal pembahasan. Okey, seterusnya masalah yang keempat al-iftaru bil ijtihad wa bi ghairi. Yahrumu 'ala syakki al-aklu akhir an-nahar hatta yajtahida wa yadhunna inqida'ah li'anna al-asla baqa'un nahar. Haram bagi orang yang syak untuk makan pada akhir siang. Hari ni kita puasa. Bila nak masuk maghrib, kita rasa syak. Dah maghrib ke belum? Dah maghrib ke belum? Haram makan. Haram makan. Haram makan. Kecuali selepas ijtihad. Selepas ijtihad dan dia zan memang nahar, iaitu siang dah habis, maka bolehlah berbuka. Okey. Kenapa haram bagi orang yang syak akan masuknya maghrib makan? Kerana al-aslu baqa'un nahar. Kerana asal siang itu masih kekal, masih wujud. Jadi nak hilangkan siang itu mesti kita hilangkan dengan zan sekurang-kurangnya ataupun dengan yakin. Wa yajuzul aklu idza dhanna baqa' al-lail bi ijtihadin aw ikhbari 'adlin wa kadha law shakka fi baqa'i al-lail li'anna al-asla baqa'u al-lail lakin yukrahu al-aklu. Dan harus makan bila mana seseorang itu sangka ataupun zan. Zan ni maknanya daripada 51 sampai ke 99. Harus seseorang itu makan kalau dia zan malam masih kekal dengan ijtihad ataupun dengan perkhabaran seorang yang adil. Jadi dia bangun sahur. Tak. Dia sangka malam masih ada. Maka bolehlah dia makan untuk sahur. Ataupun ada orang beritahu dia dan orang tu adil. Tak. Apa yang dia beritahu, dia diberitahu malam masih wujud, maknanya belum masuk subuh, maka bolehlah makan sahur. Wa kadza law syakka fi baqa'il lail, begitu kalau syak, begitu juga kalau syak. Kita bangun subuh, kita syak. Kita bangun untuk sahur, kita syak. Dah masuk subuh ke belum? Contohlah hari tu tidak ada jam apa semua tak? Kita tengok kat luar macam gelap lagi ni. Kalau gelap lagu ni rasanya belum masuk subuh. Tak? Jadi kita syak, adakah malam masih ada ataupun dah masuk subuh? Ketika itu kekal kita boleh makan untuk bersahur kerana al-aslu baqa'ul lail, kerana asal ialah kekalnya malam. Tak, maka kekalnya malam itu tidak hilang kecuali kita yakin hilangnya malam ataupun kita zan hilangnya malam. Okey. Lakin yukrahul aklu, tapi makruh juga kita makan. Jadi kesimpulan dia disebut dalam kitab ni, wa yatarattabu ala ma taqaddama halatan. Kesan daripada apa yang telah kita sebutkan ada dua gambaran. Yang pertama, al-aklu bil ijtihad, makan yang berpunca daripada ijtihad. Falau akala bil ijtihadin qabla al-fajr aw qabla al-ghurub fabana annahu fi mas'alatain akala naharan ay ظهر له أنه غلط في اجتهاده وأن أكله وقع نهارا بطل صومه إذ لا عبرة بالظن البين خطأه وإن لم يبن الغلط أو لم يبن له خطأ ولا إصابة صح صومه. Jadi al-aklu bil ijtihad, makan disebabkan ijtihad, berpunca daripada ijtihad, disebut dalam kitab kita. Kalau seseorang itu makan hasil daripada ijtihad sebelum daripada fajar, sebelum daripada subuh, tak, ataupun sebelum daripada maghrib. Jadi sebelum masuk maghrib dulu, dia ijtihad dulu. Lepas ijtihad, datanglah natijah, maghrib dah masuk, dia pun makan. Ataupun sebelum subuh, dah masuk subuh ke masih belum masuk subuh, dia pun ijtihad dengan cara tertentu. Tak, dia mengatakan subuh belum masuk, maka bolehlah bersahur, bolehlah makan. Tak. Okey, ijtihad dia tu salah secara yakin. Jadi lepas dia bersahur tu, datanglah abang dia ke kakak dia beritahu, kamu ni makan ketika mana dah azan subuh. Sekarang dah pukul 6.30 pagi. Subuh pukul 6. Jadi ijtihad kamu tadi salah. Ataupun dia berbuka puasa. Lepas tu datang orang beritahu, kamu makan sekarang ni ialah sebelum daripada masuknya maghrib.
Jam yang kamu tengok tu salah. Sekarang ni baru pukul 5.40 ataupun pukul 6.50. Masuk maghrib pukul 7. Jadi 10 minit awal kamu makan ni. Tak, jadi ketika itu yakin ijtihadnya salah. Yakin ijtihadnya salah. Ketika itu kita sebut dalam dua-dua keadaan dia kena ulang balik puasanya. Kerana idla ibrata bidzanni al-bayyin khata'uh. Ini kaedah fiqhiyah menyebut tidak ada ibrah, tidak ada i'tibar dengan zan, dengan sangkaan yang sama ada sangkaan kuat ataupun tidak, bila mana sangkaan itu diyakini salah. Bila mana sangkaan itu diyakini salah. Idla ibrata bidzanni al-bayyin khata'uh wa illam yabin al-ghalat. Aw lam yabin lahu khata' wala isabah sahha saumu. Okey, kalau tidak yakin. Jadi dia tadi sebelum masuk maghrib dia ijtihad. Dengan ijtihad itu, dengan usaha dia beritahu ni masuk maghrib tadi. Jadi boleh makan. Makan disebabkan ijtihad. Sebelum subuh. Dia dah masuk subuh ke belum? Dia kata belum masuk subuh berdasarkan ijtihad. Dia pun makan sahur. Okey, ijtihad dia tu tidak diketahui pasca sudah. Betul tak ijtihad tu? Adakah berbetulan dengan realiti waqi' ataupun tidak? Maka kita sebut puasanya kekal sah. Puasanya kekal sah. Jadi kesimpulan dia kalau makan sebelum subuh ataupun selepas makan sahur. Nak sebut kesimpulan ke? Tak payahlah. Dah faham dah tadi insya-Allah. Asalnya al-aklu bighairi ijtihad, makan tanpa ijtihad. Law hajama wa akala min ghairi ijtihad wa tahrin wa huwa jaizun fi akhir al-lail wa haram fi akhir an-nahar kama taqaddam fa in kana dhalika akhir an-nahar aftara wa illam yabin lahu dhalik wa illam yabin lahu shay'. لأن الأصل بقاء النهار أو هجم آخر الليل لم يفطر بذلك ولو هجم فبان أنه وافق الصواب لم يفطر مطلقا. Okey. Hal keadaan kedua ialah makan tanpa ijtihad. Maknanya dekat-dekat maghrib tu dia rasa masuk dia pun ambil nasi makan. Maknanya dia rasa masuk maghrib dia pun makan tanpa ijtihad dahulu. Dengan cara-cara tertentulah. Tak. Ketika itu kita sebut kalau dia makan tanpa ijtihad, kalau makan tanpa ijtihad berlaku pada akhir malam, maka hukumnya boleh. Hukumnya boleh sebab al-aslu baqa'u al-lail. Malam masih ada. Jadi malam bila malam nak keluar, tak yakin lagi ni keluar ni. Jadi selagi mana tak yakin keluar malam tu boleh makanlah. Jadi anak asla baqa'ul lail, sekalipun hajam, sekalipun dia tak ijtihad, masih kekal ke malam ataupun tidak, sekalipun tak ijtihad dia boleh makan. Sebab al-aslu baqa'u al-lail. Tapi kalau untuk berbuka tak boleh. Untuk berbuka tak, dia pergi ke meja makan dan ambil makanan makan. Pasal apa makan tak tunggu dulu, tak ijtihad dulu, maghrib dah. Kamu tahu mana maghrib? Wallahu a'lam. Tak, gitu. Ketika itu kita sebut tidak boleh, hukumnya haram. Okey. Kemudian fa in kana dhalika akhiran nahar aftar wa illam yabin lahu syai'. Kalau dia makan tu pada akhir siang, maknanya dekat-dekat maghrib, tak, dia buka sebelum ijtihad. Ketika dan apa yang dia buat tu dia tak tahu betul ataupun tidak, berbetulan dengan waqi' ataupun tidak. Maknanya ketika mana maghrib tu, dekat dengan maghrib tu dia makan. Dia makan tu sebelum ijtihad. Sebelum mana? Ijtihad. Okey. Lepas tu perbuatan dia makan tu adakah boleh kita sebut hukumnya haram. Hukumnya haram. Okey. Puasa dia batal ke tidak? Kalau tidak diketahui waktu dia makan tu memang dah masuk maghrib ke belum masuk maghrib, maka puasanya batal kerana al-aslu baqa'un nahar, kerana asal ialah masih kekal waktunya, waktu siang. Waktu siang. Okey.
Tapi kalau dia makan tanpa ijtihad itu berlaku sebelum daripada subuh, tak? Dan selepas dia makan sahur tu, dia tidak tahu adakah aku sahur tadi selepas masuk subuh ataupun sebelum masuk subuh. Tak tahu pada realitinya macam mana. Ketika itu kita sebut hukumnya tidak berdosa dan puasanya tidak batal. Okey. Kalau seseorang tu hajam ni maknanya makan tanpa ijtihad, kemudian berbetulan dengan waqi', maka jelaslah kat situ. Apa yang jelasnya? Tak batal puasa. Contohnya, sebelum maghrib tu dia pergi kat dapur, dia pun makan. Sebelum ijtihad, sebelum dengan azan, dia rasa-rasa dah masuk. Jadi dia makan. Kebetulan, ketika dia makan tu, memang betul-betul waktu dah masuk maghrib dah. Maka kita sebut puasa kamu sah. Cumanya perbuatan kamu makan tanpa ijtihad itu, hukumnya berdosa. Hukumnya berdosa. Okey. Kalau sebelum subuh, maka mentelah lagi. Makan tanpa ijtihad kita sebut boleh, tak berdosa. Dan kalau berbetulan dengan waqi' memang waktu dia makan sahur tu sebelum masuk subuh, maka ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan, tak batal lah puasanya sebab makan sebelum subuh. Okey, di sisi mazhab Hanafi, kalau seseorang itu bersahur dalam sakaan, dalam zon, zon ni kena fahamlah istilah zon, syak 50-50. Kalau waham 1 sampai 49, kalau jahil 0%. Kalau zon, dia ada zon yang ghalib, dia ada zon yang tidak ghalib. Zon ghalib ni dekat-dekat yang nak ke 100. Mungkin 90%, 80%. Tak, tapi lebih dekat kepada 50, itu dipanggil zon yang tidak ghalib. Tak, kemudian kita ada yakin iaitu 100%. Jadi kat sini dia sebut, kalau di sisi mazhab Hanafi, kalau seseorang tu bersahur dalam sakaan, maknanya dalam zon fajar belum terbit. Dia sahur ni, zon dia fajar belum masuk, maknanya belum masuk subuh lah. Tiba-tiba subuh dah masuk, maknanya pada realitinya subuh dah masuk. Sakaan dia tadi, zon dia tadi tidak berbetulan dengan alam realiti, tidak berbetulan dengan waqi'. Tak. Ketika itu puasanya batal sebab dia makan selepas masuk subuh, dan nanti dia kena qada, tak perlu kafarah. Begitu juga kalau dia berbuka dalam zon dia matahari dah terbenam. Jadi dia zon matahari dah terbenam, dia makan. Tiba-tiba matahari belum terbenam, maka kita sebut dia perlu qada saja, tak perlu bayar kafarah. Tu kena qada saja, tak perlu bayar kafarah, kerana dia berbuka ataupun dia batal puasa bukan dengan sengaja, malah tersilap. Itu di sisi mazhab Hanafi. Lebih kurang mazhab Syafi'i lah. Di sisi mazhab Maliki, man akala syakkan fil fajri, sesiapa yang makan dalam keadaan dia syak pada fajar ataupun pada maghrib, maka baginya qada dan juga haram illam yatabayyan annahu akala qabla al-fajri wa ba'da al-maghrib. Gitu. Au akala mu'taqidan biqa' al-lail au husul al-ghurub thumma tara asy-syak fal qada'u la bila hurmah wa sawmun nafli 'indam la qada'a fihi ittifaqa. Jadi di sisi mazhab Maliki, sesiapa yang makan dalam keadaan syak, dah masuk fajar ke belum, maknanya dia makan tu dia syak, tengah-tengah makan tu, ni waktu subuh ke belum masuk waktu subuh, ataupun ketika maghrib dia makan tu dia syak, aku makan ni dah maghrib ke belum. Tapi dekat-dekat nak maghrib lah. Kalau dia makan pukul 12 tengah hari, confirm lah batalnya. Tu tak cerita lah, ni dekat-dekat nak maghrib, cuma dia masih syak, dah maghrib betul ke belum. Tak. Okey, ketika itu dalam mazhab Maliki mengatakan kena qada dan hukumnya haram. Bila kena qada dan dianggap sebagai haram? Kalau tidak diketahui pas kecerah. Dia makan tadi tu sebelum subuh betul ke? Tak, dia makan tadi tu memang selepas maghrib betul. Maknanya sebab kita ada dua keadaan tak? Jadi bila tidak diketahui dia makan tadi memang sebelum subuh ke ketika sahur tu, dia berbuka tu memang selepas maghrib ke ataupun sebelum, tak tahu, pas kecerah. Ketika itu disebutkan kena qada dan juga hukumnya haram. Ataupun seseorang tu makan dalam keadaan beriktikad
masih kekalnya waktu malam tak, ataupun telah berlakunya ghurub, iaitu terbenam matahari. Thumma tara'a syak fal qada'u bila hurmah. Okey. Zaid makan dalam keadaan diiktikad dalam hati, maghrib dah masuk. Tak? Kemudian barulah datang rasa syak. Aku buka tadi betul ke maghrib dah masuk? Tak. Ketika itu kena qada' sahaja, tapi tanpa dihukumkan sebagai haram. Apa beza dia? Gambaran yang pertama, dia makan berbuka. Dia makan ketika sahur dalam keadaan dia syak. Adakah subuh belum masuk? Adakah maghrib dah masuk? Dia syak. Tak? Adakah malam masih kekal? Ataupun adakah siang dah habis? Dia syak. Kemudian tidak tahu natijah. Adakah aku makan tadi maghrib dah betul-betul masuk? Tak? Adakah aku sahur tadi subuh belum, memang betul-betul belum subuh? Ketika itu disebabkan dia syak, kita sebut kena qada' dan berdosa. Tapi masalah yang kedua ni, orang tu yakin maghrib dah masuk. Tak? Cuma lepas dia makan tu barulah datang syak dalam hati dia, dia kedok maghrib dah masuk. Tak? Ketika itu kena qada' tapi tanpa dapat dosa lah. Dan puasa sunat di sisi Malikiyah tidak ada qada' padanya secara ittifaq. Itu boleh baca lah. Yattadihu mimma sabaqa anna al-Hanafiyah wal Malikiyah la yufarriqun baina al-mujtahid wa ghayrihi khilafan li asy-Syafi'iyah. Wa anna al-Hanafiyah wal Malikiyah wujub al-qada' fi sa'ir al-halat. Wa qad ittafaqa al-jami' ala wujub al-qada' idza tabayyana wuqu' al-akli naharan fi sa'ir al-halat. Jadi yang terakhir dia sebut berdasarkan apa yang telah kita terangkan, maka jelaslah bagi kita mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki tidak membezakan antara orang yang berijtihad ataupun tidak. Dia itlaq begitu. Maknanya sama ada seseorang tu makan dalam keadaan syak ataupun yakin sebelum maghrib, selepas maghrib, sebelum subuh, selepas subuh, dia tak bezakan ada yang mujtahid makan dengan ijtihad ataupun tidak makan dengan ijtihad, dia tidak bezakan kat situlah. Itu di sisi mazhab Hanafi dan juga Maliki. Jadi eloknya ada kitab lah. Sebab muzakarah kita ni memang lebih kepada untuk pelajar yang akan dengar. Jadi kalau ada sebarang soalan yang tidak difahami oleh pendengar, disebabkan boleh jadi tidak ada asal bahasa Arab ataupun disebabkan syarahan saya yang tak jelas, maka boleh bertanyalah. Tapi saya baca memang niat nak ulang kaji mazhab-mazhab yang ada dalam Islam ni, dalam fiqh Islami, supaya pemikiran kita lebih luas. Maka saya kena bacalah apa yang disebut walaupun mazhab lain. Cumanya dalam sudut amalan kita insya-Allah kekal mengikut mazhab al-Imam al-Azam al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wa inda al-Hanafiyah wal Malikiyah wujub al-qada' fi sa'ir al-halat. Di sisi mazhab Hanafi dan juga Maliki, wajib qada' pada semua keadaan. Dan setelah sepakat semua mazhab, wajib qada' bila jelas seseorang itu makan ketika berbuka dan diyakini dia makan ketika berbuka itu masih belum masuk maghrib. Itu semua ittifaqlah kena qada'. Begitu juga kalau waktu subuh tadi tak dia bersahur. Lepas dia bersahur tu confirm sahur itu berlaku selepas masuknya subuh. Yang tu memang confirm kena qada' lah. Tidak ada khilaf antara mazhab. Okey, boleh. Jadi kesimpulanlah kita sebut sekali lagi dalam mazhab Syafi'i, kita bahagikan dua bahagian. Ada makan berbuka puasa ataupun bersahur dengan ijtihad, ada berbuka puasa dan juga sahur tanpa ijtihad. Maka bagi mereka yang berbuka berdasarkan ijtihad ataupun bersahur berdasarkan ijtihad, di situ ada beberapa keadaan. Keadaan pertama, memang betul ijtihad mereka tu berbetulan dengan waqi'. Memang di ijtihad dah masuk maghrib, memang realiti pun dah masuk maghrib. Di ijtihad subuh belum masuk, tak, maknanya malam masih ada. Pada alam realiti pun memang subuh belum masuk, malam masih ada. Tak, ketika itu confirm sah puasa, tak batal. Yang kedua, kalau yakin ijtihad mereka tu salah, confirm
waktu dia makan maghrib tadi tu, confirm sebelum maghrib. Baru 6.50, maghrib pukul 7. Ketika mana sahur, confirm salah. Dia sahur pukul 6 suku. Tak, pukul 6 dah masuk subuh. Jadi dia bersahur selepas subuh. Confirm yang salah. Tak, ketika itu confirm kena qada. Lepas tu hal keadaan ketiga, ijtihad, lepas tu berbuka. Ijtihad, lepas tu sahur. Lepas tu tak tahu pakai cerah. Pakai cerah di mana? Tidak tahu. Sampai ke sudah tak tahu. Aku tadi makan, adakah betul-betul selepas masuk maghrib ataupun sebelum masuk maghrib? Kita sebut puasanya juga sah kerana kamu makan berdasarkan ijtihad. Boleh. Jadi hal keadaan kedua, makan tanpa ijtihad. Makan tanpa ijtihad, kita sebut ada beberapa gambaran. Kalau dia makan untuk sahur tanpa ijtihad dulu, subuh masih malam masih ada ataupun dah masuk subuh, tak, ketika itu kita sebut boleh sahaja dia bersahur walaupun dia tak ijtihad. Tak, sebab apa? Sebab al-aslu baqaul lail. Tapi kalau nak berbuka, disebabkan al-aslu baqaun nahar, mesti dia ijtihad dulu untuk dia makan. Kalau dia tak ijtihad, hukumnya berdosa. Okey. Kalau dia tak ijtihad tu, tak, kemudian memang salah. Maknanya subuh sahur dia makan selepas subuh, ketika buka dia makan sebelum maghrib. Confirm kita sebut batal, berdosa dan kena ulang balik. Apa nama? Batal tu batal berdosa tu pada maghrib. Subuh tak berdosa. Dan kena qada. Kalau tak ijtihad, tapi kebetulan dengan alam realiti. Dia pergi dapur tengok makanan, dia makan. Kebetulan maghrib dah masuk. Ahlan wa sahlan, puasa sah, semua berdosa. Waktu subuh dia pergi dapur, dia makan. Tak ijtihad, subuh masih kekal ke, masih malam masih ada ke, subuh dah masuk ke, dia tak fikir benda tu. Dia pergi makan. Tak, kebetulan memang subuh masih ada. Kita sebut memang tak berdosa dan puasanya sah. Itu kesimpulan dia. Masalah kelima, masalah kalau masuknya sesuatu ke dalam halqum, ke dalam perut, disebabkan kita berwuduk ataupun mandi wajib dan sebagainya. Apakah hukumnya? Ulama buat satu kaedah. Mana-mana cecair ataupun air lah, dalam masalah kita ni lebih kepada air. Kalau air masuk ke dalam rongga, tak, masuk ke dalam jauf, bunyi benda tu. Okey, kalau masuknya sesuatu ke dalam perut, dalam halqum, dalam jauf lah, dalam rongga, disebabkan satu perkara yang tidak disuruh oleh syarak ataupun dilarang oleh syarak, maka hukumnya batal puasa sekalipun tidak sengaja. Sedangkan kalau termasuknya sesuatu ke dalam rongga, tak, halqum perut, disebabkan satu perkara, berpunca daripada satu perkara yang disuruh oleh syarak, sekalipun yang disuruh itu perkara yang sunat, maka tidak batal. Jadi daripada kaedah ini, ulama kita pecah 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah batal puasa secara mutlak. Sama ada seseorang itu berwuduk secara mubalaghah ataupun tidak mubalaghah. Mubalaghah ni melampau. Maknanya ketika wuduk tu sedut sampai rasa ke khaysyum ni. Itu mubalaghah, melampau-lampau. Berkomor main air lagu tu. Tak. Tu melampau-lampau. Kalau tak melampau-lampau, wuduk macam biasalah. Masukkan air dalam hidung sekadar kat sini. Tak. Lepas tu berkomor pun sekadar. Komor lepas tu buang. Komor lepas tu buang. Tak. Dia tak buat gitu, tak ada. Jadi kita jelas makna mubalaghah dan juga tidak mubalaghah. Jadi bahagian pertama batal secara mutlak, sama ada seseorang itu mubalaghah ataupun tidak mubalaghah. Bila batal tu? Kalau termasuk air. Walaupun termasuk, kalau sengaja tak bincanglah, memang confirm batal dah. Kalau termasuk air ke dalam halqum ataupun ke dalam perut, disebabkan oleh satu perkara yang tidak dituntut oleh syarak, seperti basuhan keempat. Syarak suruh kalau nak berwuduk 3 kali sahaja sunat, jangan buat 4. Kita bantai buat 4. Tak, ketika kita
apa tu, sedut air dalam hidung, tak, kali keempat kita sedut, tiba-tiba masuk sampai ke atasnya khaysyum, batal puasa. Batal puasa. Ataupun berkomor. Ketika berkomor tu, kita berkomor kali keempat. Sekali, dua kali, tiga kali. Kali keempat berkomor, tak, komor macam biasa je. Termasuk ke dalam halkum, batal puasa. Sekalipun sebab apa? Syarak tak suruh buat 4. Syarak suruh buat 3. Kamu pandai-pandai buat 4, satu perkara yang dilarang. Tiba-tiba termasuk, batal puasa. Tak. Okey, ataupun selesai kat situ. Ataupun mandi secara berendam. Syarak kata makruh kalau kita sedang berpuasa, kita mandi secara berendam dalam kolam ke dalam koloh ke, tak. Walaupun mandi wajib. Ketika mandi tu sama ada wajib ataupun sunat, tiba-tiba termasuk air ke dalam dubur, batal puasa. Termasuk dalam mulut, tertelan, batal puasa. Ataupun kita mandi sengaja untuk sejukkan badan, ataupun sengaja nak bersihkan badan, tak. Bukan mandi wajib, bukan mandi sunat lah. Ketika itu kalau termasuk air ke dalam rongga juga membatalkan puasa. Boleh, sama ada wujudnya mubalaghah ataupun tidak. Okey. Bahagian yang kedua, batal kalau melampau-lampau. Tak. Bila batal kalau melampau-lampau? Ianya berlaku bila mana seseorang tu buat satu perkara yang dituntut oleh syarak, iaitu apa tu, yaftur in balag. Yang kedua ni batal kalau melampau-lampau. Okey. Kita kalau berwuduk, kalau bukan bulan Ramadan, kita sunat wuduk tu melampau-lampau, maknanya sampai ke khaysyum ni, biasa rasa pedih sikit. Lepas tu ketika berkomor, maknanya berkomor sungguh lah tu. Itu kalau bulan bukan Ramadan. Kalau bulan bukan Ramadan. Kalau bulan Ramadan, syarak tak bagi kita melampau-lampau. Tak. Tiba-tiba kita melampau-lampau juga ketika mana berpuasa. Berkomor pun kita mubalaghah, masukkan air dalam hidung pun mubalaghah. Tak. Kali pertama kita masukkan air dalam hidung, mubalaghah. Tiba-tiba masuk ke sini air, batal puasa. Kali pertama kita berkomor, kita mubalaghah, tertelan, batal pun puasa. Kerana apa? Kerana syarak sebut masuk bulan Ramadan, sunat wuduk. Ketika mana kamu wuduk, sunat kamu berkomor, sunat masukkan dalam hidung. Cumanya buat 3 kali sahaja, jangan buat 4 kali. Dan juga jangan mubalaghah. Jadi kalau kamu mubalaghah, walaupun kali pertama masukkan air dalam hidung ataupun berkomor, tiba-tiba termasuk air ke dalam rongga, maka batal puasa. Okey. Bahagian yang ketiga, tidak batal sekalipun mubalaghah. Ini berlaku bila mana mulut kita berdarah. Mulut kita berdarah disebabkan gusi berdarah ke, ataupun ada luka ke apa semua tak. Maka bila berdarah mulut, kita dituntut untuk bersihkan mulut. Ketika bersihkan mulut, syarak minta kita melampau-lampau, maknanya mubalaghah, ambil air qamar sungguh. Makna qamar sungguh lah. Tak, supaya mulut kita bersih daripada najis. Syarak suruh ke tu? Syarak sungguh. Syarak suruh. Syarak perintahkan kita buat begitu. Ketika mana kita bersungguh-sungguh membersihkan kita punya mulut daripada apa? Najis tersebut, tertelan air, maka tidak batal. Kenapa tidak batal? Kerana mubalaghah, iaitu melampau-lampau untuk membersihkan najis di mulut, ialah satu perkara yang disuruh oleh syarak. Maka bila termasuknya air ke dalam halkum, ke dalam perut, yang berpunca daripada satu perkara yang ditutup oleh syarak, maka tidak batal. Okey, selesai kat situ. Boleh faham? Jadi di sisi mazhab Syafi'i ada 3 bahagian. Tak. Bahagian 3 bahagian ini terhasil daripada satu kaedah. Apa kaedahnya? Kalau termasuk sesuatu ke dalam rongga, tak, yang berpunca daripada wuduk ataupun mandi sunat, mandi wajib dan sebagainya. Semula kita ulang balik. Kaedahnya menyebut kalau termasuk sesuatu ke dalam rongga yang berpunca daripada satu perkara yang tidak dituntut oleh syarak, seperti mana mubalaghah ketika berwuduk, sekalipun kali pertama, kali kedua, kali ketiga, ataupun wuduk basuhan kali keempat,
Tak, ataupun mandi secara berendam, ataupun mandi untuk bersihkan badan, ataupun mandi untuk sejukkan badan. Semua ni tidak dituntut oleh syarak. Tak, ketika mana kita sedang berpuasa, maka kalau termasuk sekalipun, tak sama ada daripada mubalarah ataupun tidak, maka batal pun puasa. Yang kedua, batal kalau mubalarah. Maknanya wuduk kali pertama, kali kedua, kali ketiga. Tak, masukkan dalam hidung berkomong itu tuntutan syarak. Tapi syarak tidak suruh kita mubalarah. Kita mubalarah juga termasuk batal. Yang ketiga tak batal. Tak, kalau nak mulut bernajis dan kita mubalarah untuk bersihkan mulut, tiba-tiba tertelan najis, maka tidak batal. Kerana apa? Kerana termasuknya sesuatu ke dalam rongga itu berpunca daripada satu perkara yang dituntut oleh syarak. Laju tak? Wa indal Hanafiyah fil madmadah wal istinsyaq. Di sisi mazhab Hanafi, pada berkomor dan juga masukkan air dalam hidung ketika mana berwuduk ataupun mandi wajib, kalau termasuk air tak ke dalam halkum, kemudian dihantar ke perut, maka tidak batal puasanya. Illam yakun zakiran lis-shaum. Kalau dia tak sedar yang dia itu sedang berpuasa. Ini sama juga dengan mazhab Syafi'i sebenarnya. Kalau seseorang tu tak sedar yang dia sedang berpuasa, dia melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa, memang tak batal. Tak. Tak apalah dibawa dalam kitab ni begitu, kita baca je lah. Kalau termasuk apa-apa ke dalam halkum, tak ke perut ke, sedangkan orang tu tak sedar yang dia sedang berpuasa, maka tak batal puasa. Tapi kalau dia sedar yang dia itu sedang berpuasa, maka batal. Batal. Cuma kat sini tidak ada perincian lah. Kita tadi mazhab Syafi'i 3 perincian. Kat sini seolah-olah mutlaqan, termasuknya sesuatu dalam rongga, sedangkan dia sedar yang dia itu sedang berpuasa, sama ada termasuk air dalam rongga tu daripada basuhan kali pertama ke kali keempat ke, mubalarah ke tak mubalarah ke, mandi wajib ke, mandi sunat ke, mandi tabarruk ke, mandi tanadzuh ke, tak difahami secara zahir begitu, batal lah. Wallahu alam. Tu di sisi mazhab Hanafi, kena rujuk baliklah. Kita tak erti mana. Wa indal Malikiyah in wasala atharu ma'il madmadah aw istinsyaq aw bisababi harrin aw atshin in wasala li ma'idatihi aw halqi fa alaihi alqada amkana aw lam yumkin tarhuh fil fardhi duna nafli. Di sisi mazhab Maliki, kalau masuk sampai air kumuran ataupun air basuh hidung tak, ataupun masuk air disebabkan kita mandi ataupun kita basuh badan kerana terlalu panas ataupun kerana terlalu dahaga, maka kita masuk air dalam mulut, kita biar air dalam mulut, bukan nak telan, sengaja nak hilangkan sedikit dahaga. Tak telan kalau telan confirm batal, tak telan. Lepas seminit 2 minit buang balik air tu. Tak, tiba-tiba tertelan, maka kena qada. Sama ada dia boleh ludah balik ataupun tak boleh ludah balik, kena qada. Cumanya kena qada itu dalam puasa fardu lah. Tapi puasa sunat tidak. Allah a'lam. Nak baca lagi tak? Kita berhenti pukul 12 tak? Baca sikit lagi. Masalah yang keenam ialah isti'malu ma'juni al-asnani li as-sa'imi. Masalah yang keenam membincangkan tentang hukum penggunaan ubat gigi. Ubat gigi. Apakah hukumnya? Cantik kita ni. Dia bahagikan perincian mengikut kaedah yang telah kita bincangkan tadi, iaitu kalau termasuk sesuatu dalam rongga yang berpunca daripada satu perkara yang dilarang, maka batal. Kalau berpunca daripada satu perkara yang disuruh, maka tidak batal. Jadi di sini pun dibahagikan 2 bahagian. Kalau kita gunakan siwak, tak buh gigi itulah, tak, kita ambil ubat gigi, kita letak kat buh gigi tu, kita gosok gigi. Atas niat itu ialah sunnah. Maknanya Nabi dulu bersihkan gigi cuma dengan kayu sugi. Kita bersihkan gigi dengan buruh gigi. Sama lah tu, buruh gigi dengan siwak tu dipanggil sebagai siwak juga. Syar'an lah. Lughatan tidak.
Tak. Jadi kalau diniatkan ikut sunnah, maka dianggap sebagai satu perkara yang dituntut. Nah, tak. Kalau kita berus gigi sebelum daripada zuhur lah, atas niat mengikut sunnah, maka ia termasuk bawah perkara yang dituntut. Nah, jadi kalau tidak ada mubalaghah, tak, mana ukomo macam biasa, gosok macam biasa, lepas tu ukomo macam biasa, buang. Maka tak, kalau tertelan tak batal. Tertelan apa tu, air tak batal. Ataupun tertelan apa nama, ubat gigi tak batal. Tapi kalau wujudnya mubalaghah, melampau-lampau, gosok gigi betul main pula, pusing sana pusing sini, tak, mubalaghah lah. Kemudian termasuk sedikit daripada ubat gigi ke dalam jauf, rongga, maka batal puasa. Jadi kalau kita niat sunnah ketika mana berus gigi, maka ada dua perincian. Kalau ada mubalaghah, tak, ketika mana kita berkomo ataupun ketika mana kita sedang gosok gigi tu, dan termasuk berubat gigi, bukan berubat gigi, ubat gigi ke dalam rongga, maka batal. Kalau tidak mubalaghah, keadaan kedua, kalau tidak mubalaghah, kalau termasuk ubat gigi ataupun air ke dalam rongga, tidak batal. Dia sebut kat sini, fa illam yubaligh wa lam takun maddatul ma'jun nafadhah. Kalau tidak melampau-lampau ketika mana berus gigi, dan ubat gigi itu bukan jenis yang cepat diserap ke halkum, maka Syekh sebut, aku harap ianya tidak membatalkan puasa lah. Itu ijtihad daripada Syekh berdasarkan kaedah tadi lah. Okey, itu gambaran pertama. Gambaran kedua, wa illam yanwi bihi husul sunnah. Ketika mana seseorang tu gosok gigi, dia tidak niat untuk ikut sunnah, tapi sebagai satu adat sahaja. Adat bangun pagi gosok gigi, tak. Ketika itu kalau masuk sesuatu daripada ubat gigi ke dalam rongga, kita sebut batal puasa, sama ada wujudnya mubalaghah ataupun tidak wujud mubalaghah, kerana ketika itu berus gigi sebelum berus gigi pada waktu siang, ketika itu tidak dianggap sebagai satu perkara yang dituntut lah. Kerana apa? Kerana tidak ada niat untuk mengikut sunnah. Dan telah berkata guru penulis kitab ini, iaitu Al-Allamah Abdullah ibn Mahfuz Al-Haddad rahimahullah, bagi mereka yang menggunakan ubat gigi, maka tidak ada masalah, iaitu tidak membatalkan puasa, bila mana dia menjaga daripada masuknya ubat gigi itu sendiri ataupun air liur yang bercampur dengan ubat gigi ke dalam rongga. Tu. Jadi nak gosok gigi tak ada masalah siang Ramadan sebelum zuhur lah. Tak. Lepas tu ketika gosok gigi tu, jangan sampai masuknya ubat gigi ataupun air liur yang bercampur dengan ubat gigi ke dalam halkum. Itu tak ada masalah. Kalau masuk batal lah. Okey, lepas kita gosok gigi, biasa rasa lepas kita gosok gigi Colgate ke, guna Darlie ke apa semua tu, tak, yang jenis ada perisa-perisa ataupun berangin semua tu, tak. Okey, lepas kita gosok gigi, kita komo apa semua, kita rasa angin, berangin kat mulut, kadang-kadang rasa manis sikit, tak. Sedangkan ubat gigi dah tak ada dah, ain dah tak ada dah. Ketika itu tidak ada masalah, li'annaha athar, kerana itu hanya kesan, athar bukan ain. Cumanya selepas perincian yang disebut, musannif kita berkata, yang lebih moleknya kalau nak guna berus gigi, tak, maknanya kalau nak gosok gigi lah sebelum daripada subuh, tak, untuk jaga kesahihan puasa kita. Okey, selesai kat situ. Kita baca masalah yang ketujuh. Ini kita baca ikut mazhab Syafi'i lah, mazhab lain saya tak faham. Okey, masalah yang ketujuh, masalah man akhara qada'a Ramadan hatta dakhala Ramadan akhar. Hukum mereka yang melambatkan qada' Ramadan sehingga masuknya Ramadan akan datang. Zaid meninggalkan puasa Ramadan pada tahun 2020. Dia boleh qada'
dia tinggal 2 hari contoh, dia boleh qada 2 hari tu. Tak, selepas daripada Ramadan, mana boleh qada bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, dia boleh qada, dia sihat. Tapi dia tak qada. Sampai dah masuk Ramadan 2021. Apakah hukumnya? Kita sebut pertama berdosa. Yang kedua, nanti bila habis Ramadan 2021, kamu kena qada 2 hari Ramadan yang kamu tinggal pada 2020. Lepas tu kamu kena bayar fidyah. Sehari kamu kena bayar 1 cupak. Maknanya kalau 2 hari kamu tinggal, kamu kena bayar 2 cupak. Ini pandangan yang muktamad dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, juga pandangan muktamad dalam mazhab Hambali. Dan ini ialah pandangan Imam Ibn Abbas, Abu Hurairah, Atha Ibnu Abi Rabah, Al-Qasim Ibnu Muhammad, Waz-Zuhri wa Auza'i ila akhirih lah. Adapun di sisi Malikiyah, di sisi Hanabilah, di sisi Hanafiyah, wallahu alam, saya tak berapa nak faham, jadi tak berani nak syarah lah. Okey. Kemudian wa amma idza dama safaruhu wa maraduhu. Tadi Zaid tinggal puasa Ramadan pada tahun 2020. Betul tak? Lepas tu dia mampu qada, tapi dia tak qada. Apa hukumnya kita dah terang. Okey, ini Muhammad pula. Muhammad dia tinggal Ramadan 2 hari. Kerana contoh sakit lah. Sakit. Tak, jadi boleh buka, dia pun buka. Kemudian bila dia nak qada, bila masuk Syawal, tak, 1 Syawal raya tak boleh puasa, 2 Syawal dia sakit. 3 Syawal sakit, tak masuk Zulqa'dah pun sakit tak hilang lagi. Zulhijjah pun sakit tak hilang lagi. Safar pun tak hilang lagi. Tak. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bila masuk Rabiul Awal dia mati, dia meninggal. Jadi daripada hari tak kena gambaran tu. Gambaran tu tak kena. Ini sebab cerita dia Ramadan ila Ramadan. Jadi dia tinggal Muhammad tadi tinggal 2 hari Ramadan 2020. Tak. Lepas tu bila dia tinggal tu dia kena qada lah. Tapi dia tak qada kerana dia tak mampu nak qada sebab sakit sepanjang tahun. Sehingga masuk Ramadan tahun 2021. Soalannya apa yang perlu dia buat? Kita sebut dia hanya perlu qada 2 hari sahaja puasa Ramadan tahun 2020 selepas dia puasa Ramadan secara penuh 2021. Okey, kena bayar fidyah ke tidak? Tak perlu bayar fidyah. Kerana apa? Bukan sengaja dia tak qada 2 hari puasa yang ditinggal pada 2020. Tapi dia memang uzur, ma'zur. Dia sakit dan sebagainya. Boleh? Tu. Kemudian disebut mazhab hujah bagi mazhab jumhur yang mengatakan bila seseorang tu tinggal Ramadan sehingga masuk Ramadan yang akan datang dan dia tidak qada sedangkan mampu, maka kena qada dan juga kena fidyah. Dalilnya ialah daripada sebahagian sahabat, antara lain Imam Ibnu Umar dalam Daraqutni. Disebut dalam Daraqutni, man adraka Ramadan wa alaihi min Ramadan syai' falyut'im makana kulli yawmin miskinan mudan min hantah. Barang siapa yang bertemu dengan Ramadan sedangkan Ramadan tahun lepas pun dia tak qada lagi, tak, maka nanti dia kena bagi makan orang fakir miskin. Tak, mana kalau sehari Ramadan lepas kamu tinggal, kamu kena bagi fakir miskin 1 mud. 1 mud banyak ni je. Tak, sikit je. Boleh baca lah. Lepas tu dalil lain disebut, ini dalil yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi melalui jalur Maimun bin Mahran. Seorang pemuda telah jumpa Ramadan tahun 2021. Ni kita buat contoh zaman kita lah. Sedangkan dia ada tinggal Ramadan 2020. Dia tak qada sampai lah masuk 2021, maka kena puasa. Mana kena qada puasa yang dia tinggal tu, dan juga kena bayar setiap hari 1 mud. InsyaAllah faham. Okey. Bagi pandangan yang mengatakan tidak wajib bayar fidyah, kena qada sahaja, dalil mereka ialah fidyah itu ialah satu uqubah. Uqubah ni denda. Maka bila denda itu berkait dengan agama, mesti ada nas.
yang nas daripada Allah Ta'ala atau daripada Nabi yang menunjukkan kena bayar denda. Kena bayar denda makna kena bayar fidyah. Tak. Dan tidak ada nas. Tidak ada nas maka tak perlu bayar fidyah. Tak. Malah ianya hanya sebahagian fatwa daripada sahabat Nabi. Bukan nas Quran, bukan nas hadis. Cumanya kita jumhur yang mengatakan kena bayar fidyah juga. Tak. Menolak pandangan ini dengan kalam, dengan kata kita sahabat bila dia menyebut ataupun dia melaksanakan satu-satu benda yang berkait dengan syarak, tak, maka perkara tersebut dihukum sebagai ar-rafa', mana dihukumkan sebagai benda tu sabit daripada Nabi. Sebab tinggal Ramadan, kemudian masuk pada Ramadan akan datang, dikatakan oleh sahabat kena qada, lepas tu kena bayar fidyah, benda tu tidak ada ruang untuk ijtihad. Maka apa yang disebut oleh para sahabat itu tidak lebih hanyalah datang daripada Nabi semata-mata. Dan kita nak kata sahabat ni buat pandai, itu na'udzubillah lah, tak berlaku lah. Jadi sama ada okey, selesai kat situ. Okey. Masalah ke-8. Kita baca. Sebab itu nak kaji sampai sini, kita kena baca jugalah. Walaupun mata pun dah kuju dah sebenarnya ni. Okey, khair insya-Allah. Insya-Allah khair, insya-Allah. Insya-Allah khair. Ada orang kata buat benda syarah yang dengar 2 orang. Tak apalah, saya syarah pun saya dapat manfaat. Tak ada orang dengar dah selesai dah satu kitab. Takrirat As-Sadidah, tak ada orang dengar pun nak selesai dah kitab Ithaful Anam. Kalau lepas ni pun tak ada orang dengar dah selesai kitab ketiga, kitab keempat. Dan ia sangat membantu kepada saya sebagai seorang guru di sekolah Mak Tahfiz Turas Negeri Pahang. Tak. Jadi itulah. Kalau kita nak layan kritikan orang memang tak habis lah. Kita pun tak buat benda. Kita ngajar malam dia kata lambat sangat, kita ngajar pagi dia kata siang sangat, kita ngajar petang dia kata nak tidur, kita ngajar macam-macam. Tak. Lepas tu suruh pakai mikrofon, suruh pakai macam-macam benda, komplainnya. Tapi bantu tak ada, dia komplain, dia pandai komplain. Dia suruh buatlah video pendek, buat video panjang biar yang view tu sampai 2 juta, 1 million tengok. Tak. Sebenarnya kalau Syekh Khalid Jumu'ah hafizahullah ataupun Syekh Sa'id Fudah hafizahullah mengajar secara berkitab begini daripada awal sampai habis, cuba tengok kelas yang terakhir tu berapa orang yang tengok view. Ada tak lebih daripada 10,000, 30,000? Tak ada. Confirm tak ada. Syekh Mustafa Abdul Nabi bila syarah kitab, tengok ulama-ulama besar ni, ulama-ulama yang hebat ni. Kita tak ikhiyah lah, sini cerah je. Ulama-ulama hebat ni bila dia ajar kitab daripada awal sampai habis, siapa yang berminat untuk dengar? Tak ramai. Yang ramai dengar tu video 3 minit, 4 minit sekadar nasihat ataupun dipotong daripada video yang panjang, itu ramai lah. Sebab orang awam pun akan minat perkara lagu tu. Tapi untuk duduk mendengar majlis-majlis ilmu yang panjang begini, sudah tentu tidak ramai. Itu pengalaman kita. Jadi kita dah lali dah dengan kritikan, dengan ejekan. Dia nak cakap-cakap lah, kita jalan terus. Faham tak? Sebab tak habis nak layan puak-puak ni yang kuat komplain. Tak. Tapi dia tak nak buat pula. Kita kata ke dia, kalau yang saya buat tu tak sempurna, tuan buatlah satu live nak tengok juga berapa orang tengok rakaman tuan. Tak, tu kalau kita nak bergaduh lah. Tapi kita tak minat dah. Kita mesti dulu kuat bergaduh dah. Balik Malaysia ni malah bergaduh dah. Puasan dah. Dengan parti ke, dengan persatuan ke, ikut mu lah nak buat benda. Aku malah nak bergaduh dah. Kita nak berbaik dengan semua orang. Kita sebarkan agama dalam keadaan tenang, insyaAllah. InsyaAllah khair, insyaAllah. Masalah yang ke-8. Siyamu yaumin masnunin yauma Jumu'ah. Puasa sunat pada hari Jumaat. Ni semua orang tanya ni. Kebetulan dia gini. Nabi sebut dalam sebuah hadis, Nabi dalam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang daripada puasa hari Jumaat, kecuali lah kalau diiringi oleh sehari sebelum
ataupun sehari selepas. Maknanya kalau nak puasa sunat Jumaat boleh. Tak, tapi puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Tapi Jumaat saja tak boleh. Maka orang persoal, kalau Jumaat tu kena hari Arafah ataupun Jumaat itu kena hari Ashura ataupun hari-hari kebesaran yang lain yang disunatkan kita puasa. Tak, adakah kalau kita puasa hari Jumaat saja dianggap makruh? Dan untuk dihilangkan makruh tu kita mesti juga puasa hari Khamis ataupun hari Sabtu. Tak, maka jawapannya dijawab oleh Al-Allamah Sayyid Abdullah Ibn Mahfuz Al-Haddad, ini guru kepada musannif. Beliau berkata larangan untuk puasa Jumaat saja itu ialah takhsis yaumil Jum'ah bi siyamin nafilah. Larangan itu ialah terhadap mengkhususkan Jumaat itu untuk puasa sunat. Kita mengkhususkan kat tadi kita Jumaat je puasa sunat. Jumaat je puasa sunat. Itu larangan. Itu yang Nabi larang. Tak boleh kita nak mengkhususkan Jumaat dengan puasa sunat. Kalau nak buat juga mesti Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu. Adapun kalau hari Jumaat tu kita nak qada, bukan puasa sunat, nak qada puasa lepas-lepas, Jumaat saja nak qada, boleh, tidak ada masalah. Ataupun Jumaat kena dengan hari Arafah, nak puasa Jumaat saja boleh. Ataupun kena hari Ashura, nak puasa Jumaat saja boleh. Maka lepas ni kalau ditanya, jelaslah jawapannya fayatadhihu anna siyama yaumin mandubin yaumal jum'ah la karahata fi. Maka jelas daripada apa yang telah kita terangkan, puasa hari Arafah yang jatuh pada hari Jumaat, maka kita puasa Jumaat sahaja, tidak dihukumkan sebagai makruh, dan tidak disyaratkan untuk kita puasa hari Khamis dan juga ataupun hari Sabtu. Kerana apa? Wa zalika liwurudin nas fa huwa rafi'un lil karahah. Kerana datang nas yang khusus untuk kita puasa hari Arafah, hari Ashura. Jadi bila ada nas khusus untuk puasa hari Arafah, terkebetulan hari Arafah kena Jumaat, maka tak ada masalah sebab ada nas yang menyuruh untuk kita puasa, dan nas itu mampu mengangkat makruhnya puasa Jumaat sahaja. Dan Al-Allamah Al-Jurdani dalam kitab beliau Fathul Alam bi Syarh Mursyidil Anam, beliau menyebut wa mahallu karahatil ifrat fi thalathati al-ayyam, tempat dikatakan makruh kita puasa Jumaat sahaja atau Sabtu sahaja atau Ahad sahaja ialah bila mana tidak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, contoh hari Ahad sahaja, hari Ahad tu kena dengan hari Arafah ataupun hari Ashura, tak, ataupun hari yang dia biasa di puasa Nabi Daud, gili-gili tak, puasa buka, maka hari waktu dia puasa tu kena hari Ahad, tak, maka dia tak gabunglah dengan Sabtu Ahad atau Ahad Isnin, sebab kalau dia gabung tak jadilah puasa Nabi Daud. Tak, ketika itu tidak ada masalah. Ataupun dia puasa Ahad saja atas dasar qada ataupun atas dasar nazar, tak, maka tidak menjadi masalah, tidak makruh. Maka dengan berakhirnya masalah ke-8 itu, berakhirlah kelas malam inilah. Adapun kitab belum berakhir, kita ada banyak muka surat lagi sebenarnya ni. Dan insya-Allah lah kita cuba secepat mungkin khatamkan kitab ni, sebab pembahasan pun taklah susah sangat. Kemudian kita tengok untuk baca kitab yang seterusnya. Jadi salah silap mohon ampun. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.